berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kasim, Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa UKM. Yang berbahagia Profesor Kemis Dr. Ishak Ahmad, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Yang berbahagia Timbalan-timbalan Dekan dan penuh-penuh Dekan FST. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nuraini Talib, Ketua Taman Botani Bangi. Wakil-wakil agensi kerajaan dan industri, pegawai kanan UKM, para jemputan serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Taman Botani Bangi, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya, dapat kita bersama-sama berkumpul memeriahkan majlis pelancaran pada pagi ini. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis, dijemput Dr. Abu Darda Muhammad dari Pusat Islam bagi memimpin bacaan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami pada hari yang mulia ini berafak dan kesyukuran dan pujian kehadrat-Mu di atas segala nikmat dan kurnia yang tidak terhitung banyaknya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami berhimpun di majlis pelancaran Taman Botani Bangi, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia pada hari ini. Pada saat yang mulia ini, kita dan semangat untuk memelihara tumbuhan dan alam sekitar serta menyediakan kemudahan suara kepada keluarga manusia. Oleh itu, ya Allah, berkatilah majlis kami ini, berkatilah segala rancangan, segala usaha dan segala tindakan kami. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Dr. Abu Darda di atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Kemis Dr. Ishak Ahmad, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih dari pengurusi majlis. Yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang bahagia Profesor Dr. Muhammad bin Kasim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang bahagia Timbalan-timbalan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi, Penolong-penolong Dekan Fakulti Sains dan Teknologi. Yang bahagia Prof. Madya Dr. Nuraini Talib, Ketua Taman Botani Bangi, wakil-wakil agensi kerajaan dan industri daripada FRAME, Jabatan Perhutanan, MPOGCF, DBKL, Taman Botani Putrajaya, dan saya kira ada beberapa lagi, ramai lagi daripada agensi-agensi kerajaan yang hadir pada pagi ini, juga daripada industri, wakil daripada Dizandra dan lain-lain industri. Terima kasih atas kehadiran pegawai-pegawai UKM, para jemputan serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Prof. Jamia pun ada. Tinggal nama. Terima kasih Prof. Jamia daripada Pusat Idea UKM. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi ini, hari Rabu 1 Jun 2022, yang penuh barakah dalam majlis pelancaran Taman Botani Bangi, Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Dan lebih dahulu saya mewakili Fakulti Sains dan Teknologi mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak kerana hadir bagi melancarkan Taman Botani Bangi, Fakulti Sains dan Teknologi UKM pada pagi ini. Tahniah juga
diucapkan kepada Ahli Jawatankuasa Pelancaran Taman Botani Bangi FST UKM yang diketuai oleh Prof. Madya Dr. Noraini Talib selaku Ketua Taman Botani Bangi, para Sekretariat Jaringan Industri dan Alumni FST dan pengurusan FST kerana bersikeras bagi menjayakan majlis ini. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Taman Botani Bangi Fakulti Sains dan Teknologi UKM merupakan gabungan 4 unit sedia ada yang ditadbir urus oleh Fakulti Sains dan Teknologi di bawah Ketua Taman Botani Bangi. 4 unit tersebut adalah Taman Herba UKM, Taman Paku Pakis UKM, Hutan Simpan Kekal UKM Bangi dan Kompleks Rumah Tumbuhan yang meliputi makmal-makmal penyelidikan, pejabat pengurusan Taman Botani Bangi, bilik seminar dan ladang, rumah kaca dan beberapa lagi tempat penyimpanan dan stok tumbuhan. Kesemua 4 unit ini meliputi kawasan seluas 295 ekar, hampir 300 ekar. Pelancaran Taman Botani ini bagi saya sangat mengujakan secara peribadi. Suka saya berkongsi bagaimana penubuhan Taman Botani Bangi ini dirasmikan ataupun dilancarkan pada hari ini. Saya masih ingat semasa saya sebagai Timbalan Dekan di bawah Dekan Prof. Muhammad, antara isu utama yang diletakkan adalah di bawah TDBI ini adalah isu rumah kaca. Di belakang ni, rumah kaca yang pada ketika itu usang. Saya fakulti telah menubuhkan jawatankuasa bersama. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ruzi yang bekerja keras, Profesor Zamri dan lain-lain, dan alhamdulillah dengan sokongan Prof. Muhammad selaku dekan, pengurusan fakulti dan juga pengurusan UKM, FST berjaya memperolehi RM5 juta untuk menaik taraf 5 rumah kaca, dengan satu rumah kaca itu berstandard smart glass house ataupun greenhouse yang akan dilengkapi dengan IoT dan sebagainya, dan RM4 juta untuk kompleks rumah tumbuhan. Semasa terlibat dengan pengurusan untuk rumah kaca dan juga kompleks rumah tumbuhan inilah fakulti merasakan kekuatan yang besar di Fakulti Sains dan Teknologi, kerana pada ketika itu entiti di bawah Taman Botani Bangi ini bergerak sendiri. Kita ada Taman Paku Pakis, hutan simpan dan sebagainya, dan setiap satunya ada penyelaras masing-masing. Tetapi tidak ada satu organisasi yang menyelaraskan keseluruhan entiti-entiti yang ada ini. Jadi fakulti telah bersetuju supaya digabungkan semua entiti yang berkaitan dengan Taman Botani Bangi ini untuk memudahkan pengurusan. Beberapa perbincangan kita adakan, termasuklah bersama Profesor Emeritus Datuk Latif ataupun nama glamournya Kokteh lah di fakulti, serta penyelaras-penyelaras Taman Paku Pakis, Taman Herba, Hutan Simpan Bangi dan Kompleks Rumah Tumbuhan, dan Profesor Madya Dr. Noraini telah dilantik sebagai Ketua Taman Botani Bangi pada hari ini. Akhirnya kita telah menghasilkan Taman Botani Bangi yang bukan sahaja lengkap dengan prasarananya, tetapi juga pakar-pakar, penyelidik-penyelidik berkaitan sama ada botani, biologi tumbuhan, genetik, mikrobiologi, kimia dan sebagainya. Antara perbincangan ataupun impian kita pada ketika itu bukan sahaja local botanical garden, tetapi kita berbincang sehingga kalau boleh sampai Kew Royal Botanical Garden di London dan juga Singapore Botanical Garden. Itu impian Datuk. Pastinya untuk mencapainya bukan mudah, terutama dari segi pendanaannya. Walaupun kita ada pakar-pakar penyelidik dan juga prasarana, tetapi untuk memastikan taraf itu dapat dicapai memerlukan pengorbanan lah. Jadi saya harap semua yang terlibat pada hari ini akan bersedia untuk itu, dan terima kasih diucapkan kepada pengurusan tertinggi UKM untuk sama-sama menyokong usaha yang digerakkan oleh ahli-ahli yang terlibat di Fakulti Sains dan Teknologi. Taman Botani Bangi ini ditubuhkan sebagai sebuah makmal semula jadi bagi tujuan penyelidikan, pembelajaran dan pendidikan
dalam pelbagai bidang sains. Taman ini juga menjadi pusat pemeliharaan kumpulan tumbuhan seperti paku pakis, tumbuhan herba, pelbagai spesies tumbuhan tinggi dan rendah dan semua spesies flora fauna yang berada dalam lingkungan Taman Botani Bangi. Taman Botani Bangi juga direncanakan sebagai pusat rekreasi dalam kampus yang boleh dimanfaatkan. Kalau tadi ada trek melalui Taman Paku Pakis, sebenarnya kita ada trek Hutan Simpan Bangi. Kalau kita buat trek itu mungkin tak sampai 1 jam tak siap untuk majlis perasmian. Aktiviti riadah yang dicadangkan termasuklah rentas hutan, jogging, bird watching, tadabur alam, menunggang basikal, menanam pokok, perkemahan yang disediakan dan sebagainya yang boleh dijalankan di dalam ataupun di persekitaran taman ini. Taman Botani Bangi juga mempunyai tenaga pakar dalam pelbagai flora dan fauna daripada tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, haiwan bertebrata dan invertebrata. Selain daripada itu, taman ini juga menjadi pusat rujukan pelbagai pihak daripada kumpulan pelajar, penyelidik dan penyelidik pencinta alam dan sebagainya. Penubuhan Taman Botani Bangi selari dengan hasrat UKM yang berperanan sebagai sebuah universiti penyelidikan yang menyokong ekosistem yang luas dan bersifat translasi. Wujudan Taman Botani Bangi bertepatan dengan iBinda yang memfokuskan beberapa aspek utama diberikan penekanan, di antaranya ialah ekosistem penyelidikan. Ekosistem penyelidikan yang terdapat dalam Trust UKM berperanan menyediakan ekosistem yang merentas disiplin yang melibatkan pelbagai institusi dan rakan industri pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggabungan kepakaran Taman Botani Bangi dalam bidang penyelidikan bersama institusi dan rakan industri. Sokongan dan penglibatan semua pihak daripada pengurusan tertinggi UKM, pengurusan Fakulti Sains dan Teknologi, warga UKM, pihak industri dan masyarakat amat diharapkan dalam usaha pemeliharaan ilmu, pemindahan ilmu melalui platform penyelidikan, modul-modul pendidikan dan pembelajaran, seminar, bengkel dan penerbitan. Pihak Taman Botani Bangi juga sangat mengalu-alukan sumbangan daripada industri. Pada hari ini misalnya kita mendapat sumbangan daripada Dizandra, ucapkan terima kasih. T-shirt yang dipakai oleh universiti hari ini. InsyaAllah pihak Dizandra juga bercadang menaja beberapa modul edu pelancongan di Taman Botani Bangi. Terima kasih diucapkan kepada pihak Dizandra dan juga pihak industri yang lain yang hadir pada pagi ini dan bersedia untuk memberikan sokongan, terutamanya dalam bentuk pendanaan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri bicara, saya berharap melalui pelancaran Taman Botani Bangi, Fakulti Sains dan Teknologi UKM dengan slogan tagline Safe Nature for Future akan lebih menggiatkan lagi aktiviti penyelidikan, pendidikan, pemeliharaan dan pemuliharaan pelbagai biologi di negara kita. Wujudan taman ini diharapkan akan meningkatkan lagi penglibatan masyarakat, seterusnya mengeratkan hubungan UKM dengan masyarakat seiring dengan hasrat Fakulti Sains dan Teknologi yang sentiasa bersedia menggalas tanggungjawab dalam usaha memertabatkan ilmu dan permasalahan masyarakat. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, para tetamu serta para hadirin kerana sudi hadir ke Taman Botani Bangi Fakulti Sains dan Teknologi UKM bagi menyempurnakan majlis perasmian Taman Botani Bangi. Saya mendoakan agar majlis pada pagi ini berjalan dengan jayanya dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dekan di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan pelancaran majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang berbahagia rakan saya Profesor Dr. Muhammad Kasim, Timbalan Nash Chancellor Akademik Antarabangsa yang pernah meneraji fakulti yang hebat ini, FSD, Fakulti Sains Teknologi. Ini adalah satu-satunya fakulti ulung ditubuhkan semasa penubuhan universiti kita. Pada masa itu ada 3 fakulti utama. Ya. Mengapa universiti ditubuhkan? Ya. Fakulti Sains mahu mendekatkan rakyat kepada sains, Fakulti Pengajian Islam dan Fakulti Sastra ataupun FSK. Fakulti lain datang kemudian. Itu betapa pentingnya fakulti ini. Yang berbahagia Profesor Dr. Isa Ahmad selaku Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Sebangsa Malaysia. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nuraini Talib, Ketua Taman Botani Bangi, wakil-wakil agensi kerajaan dan industri, rakan-rakan daripada PRIM, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pun ada, ya, Jabatan Pertahanan pun ada, dan juga badan-badan lain termasuk NGO. Terima kasih kepada anda semua yang sudi hadir di dalam majlis ini. Pegawai-pegawai kanan UKM, para profesor, para pensyarah, para jemputan, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dah tak boleh sebut selamat hari raya lagi. Dah 2 hari dah, ya. Semalam pun kita dah overextended, ya. Tak tahulah apa hukumnya, ya. Tapi kita anggap itu sebagai sambutan budaya saja, ya. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini berkumpul di tempat yang berbahagia ini yang dikelilingi oleh kehijauan dan hutan yang sangat menarik, ya, dalam usaha kita untuk memastikan pemeliharaan sumber keberbahagiaan biologi, flora dan fauna negara. InsyaAllah. Ya. Dan bagaimana yang saya selalu katakan, Fakulti Sains dan Teknologi ini adalah fakulti yang terkaya di UKM. Mana ada fakulti yang ada 4 taman. Dia ada 4 taman. Mana ada fakulti yang ada tasik. Dia ada tasik Cini yang ada naga di dalamnya. Mana ada fakulti yang ada bukit. Dia ada Bukit Fraser. Ya? Dan mana ada fakulti yang ada laut. Dia ada di mana musim, ya. So hebat fakulti ini. Ya. Fakulti perubatan pun hanya ada 2 hospital saja. Tapi dia action lebih lah. Malaysia adalah antara negara yang tersenarai dalam negara yang kaya dengan biodiversity, khususnya dengan flora dan fauna, bukan sahaja di rantau Asia tetapi juga di dunia tropikal ini, ya. Dalam sesuatu anggaran yang telah dibuat meletakkan negara kita mempunyai lebih kurang 15,000 spesies tumbuhan dan lebih daripada 1,167 spesies paku pakis. Secara personalnya saya memang minati paku pakis ini, walaupun 1-2 spesies saja yang saya tahu. Di kebun saya minta orang bersihkan kebun, tapi jangan touch paku pakis. Sebab saya membutuhi apa yang ada di taman paku pakis anda. Saya cuba mencari paku pakis yang agak rare, ya. Saikat. Di kebun saya tak ada, tapi di atas bukit, di kawasan gua, pergunungan antara Malaysia dengan Thailand banyak. Ya. Saikat clavicola, if not mistaken. Ya. Dan ada beberapa di rumah saya lah. Saya minta maaf lah, bukan saya curi, tapi didemakan. Dia orang tengok saya minat sangat saikat ni, jadi rumah saya banyak saikat. Jadi saya memang suka
dalam flora-flora seperti ini. Dan kalau saya pergi melawat mana-mana negara, diorang tanya mana nak pergi. Saya kata, ada tak botanical garden di sini? Pergi Singapura, saya tak pergi shopping complex sangat. Pergi Sri Lanka, saya akan cari botanical garden. Ya, memang mungkin sifat kekampungan dan kealamian itu sudah terserap dalam diri saya. Di Semenanjung Malaysia sahaja, kita mempunyai lebih 524 spesies lumut dan 2,830 spesies pokok dan lebih daripada 26% daripadanya diambang keputusan. Dia cakap pasal lumut ni, pakar lumut kita ya ada di sini, dah retire kan. Dan dia selalu kalau jumpa saya orang pencen ni, dia cerita pasal lumut je. Kena tertarik pun dia cakap pasal lumut. Ya? Profesor Laili Jane, Emeritus Professor, dia memang hebat pasal lumut. Jadi saya di rumah saya, ke kebun saya, kalau nampak lumut, saya kata jangan buang, nanti profesor akan saya marah. Dan 26% adalah diambang keputusan. Peratusan keputusan ini amat perlu dikurangkan bagi memastikan ekosistem flora dan fauna di negara kita sentiasa seimbang. Saya melihat ini dan kita ada rakan daripada Pring, itu adalah salah satu tempat yang saya suka melawat di Pring. Ya. Satu hari saya melawat di Pring, ya, lalu taksub dengan tersempak dengan seekor ular yang besar. Tapi tak ada apa-apa lah terjadi. Ya. Tapi makna dia maintain lah the fauna tu. Ya. Namun begitu, negara kita ini sebenarnya masih dianugerahkan dengan kekayaan flora dan fauna dan ekosistem yang mampu. Biosfera yang stabil dan sihat akan mendorong masyarakat yang sihat. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai umat manusia untuk tidak apa dalam menjaganya dan dalam masa yang sama terus meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta pembangunan negara. Usaha ini memerlukan kerjasama setiap lapisan masyarakat untuk memainkan peranan masing-masing melalui pendekatan seluruh negara, iaitu the whole of nation approach. Dan saya berbangga Fakulti Sains di universiti kita ya, memberikan kita satu kekuatan dalam untuk memastikan perkara ini berlaku. Tahun ini juga bermulanya dekad pemulihan ekosistem Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Decade on Ecosystem Restoration, yang akan berlangsung sehingga tahun 2030. Dekad ini adalah suatu seruan kepada masyarakat global untuk melindungi dan menghidupkan semula ekosistem di seluruh dunia dengan menghentikan degradasi ekosistem dan memulakan serta meningkatkan kerja-kerja pemulihan sejagat. Kempen penanaman 100 juta pokok ya, juga telah dilancarkan semenjak awal April 2021 di mana wilayah Persekutuan sebagai contoh telah menyasarkan penanaman 1 juta pokok di seluruh kawasannya menerusi inisiatif wilayah prihatin. Sakna kehijauan dengan sasaran 20 juta pokok setahun seluruh negara. Kalau anda melawat rumah saya tinggal di kampung ya, di Kuala Lumpur. Dia panggil kampung Datuk Keramat, Keramat Ujung. Nak cari rumah saya senang. Rumah paling buruk dan rumah yang paling banyak pokok rumah saya. Memang sengaja pokok dan pagi-pagi saya suka melihat binatang-binatang ya. Musang pun ada ya. Dan squirrel memang ada ya. Dan binatang-binatang lain lah, termasuk kucing-kucing liar yang menjadi kelak kucing lah di rumah saya. So justru bagi mendokongi misi kerajaan dengan agenda nasional yang bertemakan penghijauan Malaysia, pokok kita, kehidupan kita, Taman Botani Bangi ini memainkan peranan penting untuk menyahut cabaran kerajaan dan komited dalam memastikan bahawa UKM juga dapat menyumbangkan kepada masa depan yang lebih hijau serta menangani perubahan iklim dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat.
pihak pengurusan UKM telah meletakkan kepercayaan yang tinggi kepada sarjana dan pakar-pakar di UKM untuk bersama-sama dengan agensi kerajaan dan pihak berkepentingan untuk menjalinkan kerjasama strategi supaya Taman Botani Bangi ini dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan komuniti setempat. Taman Botani Bangi ini juga boleh dijadikan makmal hidup yang besar untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam pembangunan Smart Botanic Park. Tanah seluas hampir 300 ekar yang diurus oleh Taman Botani Bangi ini akan dijadikan sebagai satu pusat kerjasama dengan penggunaan teknologi IoT atau Internet of Things. Dan saya yakin Taman Botani ini juga telah menghasilkan ribuan PhD, graduate untuk universiti dan negara. Jadi itu satu peranan amat besar sebagai sebuah universiti penyelidikan. Semoga dipati kepada pembangunan Smart Botanic Park yang merangkumi dengan perjalanan keuangan melalui kerjasama dalam aktiviti perkomersialan, kepelbagaian, biologi, bangunan modul, dalam aktiviti ekoturism, penerbitan buku mewah, bersiri dan buku perkongsian ilmu kepada masyarakat dan kerjasama dengan industri akan memastikan Taman Botanik Bangi ini mendapat menjadi contoh sebagai Smart Botanical Park yang berjaya di negara kita ini. Dan saya rasa challenges yang paling besar untuk kita memastikan sustainability, keseimbangan daripada taman botanical kita ni adalah urusan kewangan. Ini kita boleh kaji, kita boleh belajar daripada PRIM, bagaimana mereka menstabilkan SG input dan output mereka, dan juga taman-taman botanical yang lain. Dan kita, saya rasa sangat berbesar hati dan berbangga kerana saya rasa sekurang-kurangnya di pengurusan tertinggi kita ada 2 orang pakar, seorang Net Chancellor, beliau sangat berminat dengan air, dia pakar air lah, air mata ke air apa pun dia pakar, dan kita ada seorang timbalan Net Chancellor Akademik, yang kanan, yang juga berminat dengan alami, so kita harap dengan kehadiran mereka dan support daripada pihak chairman. Saya pun minat dengan benda alam ni, kalau saya tak jadi doktor, mungkin saya ambil biologi dan jadi seorang florist. Cuma mungkin saya tak tahu dah ada kajian ke tidak di tempat kita. Salah satu tumbuhan yang sangat diminati oleh orang bandar adalah wild orchid. Mungkin kita boleh ada satu taman wild orchid di sini selain daripada fern orchard. Jadi mungkin kita boleh melihat perkara-perkara seperti ini. Akhir kata, saya amat berharap agar pelancaran Taman Botani Bangi ini mampu merancangkan lagi bidang kerjasama yang sedia ada di antara agensi dan industri serta menyemarakkan penyelidikan dan pemeliharaan flora dan fauna di UKM. Semoga Taman Botani Bangi ini akan terus berkembang dan menyumbang kepada pemeliharaan dan pemulihan kepelbagaian biologi di negara kita ini. Dengan rendah diri, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan lagi Maha Pengasihani, saya dengan sukacitanya merasmikan pelancaran Taman Botani Bangi, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih yang berbahagia Datuk di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan tayangan video korporat Taman Botani Bangi dan video modul Semai Cinta Alam Taman Botani Bangi FSD. Untuk makluman semua, modul Semai Cinta Alam ini merupakan modul eco-pelancongan yang telah dirasmikan pada tahun 2010 dan dijalankan sehingga kini. Ditubuhkan pada Ogos 2020 melalui penggabungan Hutan Simpan Kekal UKM, Taman Paku Pakis, Taman Herba dan Kompleks Rumah Tumbuhan. Taman ini diletakkan di bawah pengurusan FSD yang dinaungi oleh Dekan FSD dan diketuai oleh Ketua Taman Botani Bangi. Berkeluasan 8 hektar, Taman Paku Pakis mempunyai koleksi hampir 250 spesies paku pakis di semenanjung Malaysia dan mempunyai koleksi paku pakis antara yang terbesar di dunia. Antara yang boleh ditemui di Taman Paku Pakis adalah paku pakis akuatik, terestrial dan kewujudan pokok Tenstromia magnifica yang merupakan spesies pokok yang pertama kali direkodkan di semenanjung Malaysia. Taman ini turut menjalankan penyelidikan yang berkelas dunia. Taman Herba merupakan tapak koleksi Geoplasma yang berkeluasan 2 ekar dan mempunyai 200 spesies pokok berpotensi ubatan. Antara daya tarikan taman ini adalah hamparan lumut Hyophila involute yang menutupi laluan pejalan kaki, serangga, fungi dan tumbuhan tinggi. Selain demo sabun yang turut dilakukan menggunakan senduduk bulu. Berkeluasan 138 hektar dan mempunyai 2 trail yang boleh dinaiki ke puncak Bukit Rupa. Dilaporkan terdapat tidak kurang daripada 600 spesies tumbuhan dan lebih daripada 800 spesies fauna terdapat di Hutan Simpan Kekal UKM. Berkeluasan 48 ekar, kompleks rumah tumbuhan merangkumi 5 buah rumah kaca, 24 plot penyelidikan dan nursery Taman Botani Bangi yang menyediakan kemudahan buat para penyelidik. Kompleks ini juga mempunyai beberapa infrastruktur yang moden sesuai untuk para penyelidik menjalankan kajian terkini dengan kerjasama pihak industri. Terdapat lebih daripada 30 ekor kambing dan arnab di bawah jagaan Taman Botani Bangi yang diusahakan untuk penyelidikan dan pembuatan baja kompos berasaskan tinja dan humus tumbuhan. Taman Botani Bangi, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia terbuka kepada pelajar dan orang awam. Taman Botani Bangi juga amat berbesar hati menerima sebarang cadangan penambahbaikan serta sumbangan dana untuk kami kekal relevan di UKM. Hadirin sekalian, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan sekali lagi yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia, diiringi oleh yang berbahagia Profesor Kemis Dr. Ishak Ahmad,
untuk menandatangani plak pelancaran Taman Botani Bangi, Fakulti Sains dan Teknologi. Dengan hormatnya dipersilakan. Ini jauh ni. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk. Seterusnya, Majlis Sepuluh lagi menjadi Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak untuk acara penanaman pokok dihadiri oleh Pimpinan Chancellor Yang Berbahagia Profesor Muhammad Kasim, Yang Berbahagia Pimpinan Dekan dan semua Pimpinan Dekan, Pak Pengurusi Jabatan FSC Profesor Muhammad Abdul ini dengan sahabat dipersilakan. Ini kalau paling mahal di Malaysia. Saya tinggal di Pulau. Drone, 1, 2, 3.